Tajuk kita yang seterusnya ialah faktor-faktor yang menjejaskan integriti dalam koperasi. Dan dalam konteks ini kita tengok apakah keadaan lembaga, ya, ataupun bagaimana anggota lembaga koperasi ini dari segi tindak tanduknya, ya, boleh menyebabkan integriti koperasi itu akan terjejas. Pertama, kita tengok mungkin terdapat keadaan di mana anggota lembaga atau kepimpinan koperasi ini yang kurang dapat menunjukkan ciri-ciri yang boleh diteladani, yang boleh dicontohi oleh mereka atau warga koperasi. Mungkin anggota lembaga yang kurang berwawasan, mungkin anggota lembaga yang kurang kompeten, ya, tidak ada pengetahuan, kurang pengetahuan ataupun tidak ada kemahiran dalam menjalankan tugas. Jadi kerana dia tidak ada ciri-ciri yang boleh dicontohi sebagai pemimpin, maka ini boleh serta langsung menjejaskan integriti koperasi itu. Yang keduanya ialah anggota lembaga atau kepimpinan yang lemah iltizamnya atau kurang bersemangat, ya, ataupun tidak mempunyai cita rasa yang tinggi, ya, mempunyai cita-cita yang tinggi dalam koperasi. Jadi sebagai pemimpin koperasi, sebagai lembaga, kita perlulah ada semangat, ya, di iltizam bagaimana untuk memajukan koperasi kita, ya, bagaimana untuk menjadikan koperasi kita koperasi yang baik, yang berkualiti. Jadi kalau pemimpin tidak bersemangat, itu adalah antara ciri-ciri ataupun aspek-aspek yang boleh menjejaskan koperasi kita dari segi integriti. Terusnya ialah tindakan yang melanggar prosedur dan peraturan. Jadi kalau anggota lembaga koperasi ataupun pemimpin koperasi itu sendiri yang selalu tidak ke peraturan, selalu melanggar peraturan, ini boleh orang kata menjejaskan integriti koperasi kita sendiri. Jadi orang tengok koperasi kita, mungkin saya sebut tadi, imejnya kurang, ya, ataupun reputasinya kita akan jatuh. Ini disebabkan oleh anggota lembaga yang selalu melanggar peraturan ataupun undang-undang dalam koperasi, dan ini boleh menjejaskan integriti koperasi kita sendiri. Kemudian satu keadaan di mana pemimpin dalam lembaga cakap tak serupa bikin, ya, dia cakap lain, dia buat lain. Dikata, ya, anggota lembaga yang hendak menunjukkan satu, ya, wawasan baru dalam koperasi, tapi bila sampai masa tak ada, ya, perancangan ataupun perancangan strategik yang dijanjikan, yang disebutkan dalam Musyawarah Agung lepas. Musyawarah lepas cakap macam-macam, janji macam-macam, tapi bila sampai masa dia tak buat, ya. Jadi ini juga boleh menjejaskan integriti dalam koperasi, cakap tak serupa bikin, ya. Seterusnya ialah kita tengok pula dari segi anggota koperasi pula. Jadi anggota perlu memahami dan juga bertanggungjawab dalam koperasi, faham hak, kemudian juga melaksanakan tanggungjawab. Yang tahu hak dia saja, tanggungjawab tak nak, ya. Hak ni maknanya tahu apa koperasi bagi kat dia, tapi bila tanya balik apa kau bagi kat koperasi, tak ada. Ada kau tambah saham dalam koperasi, tak ada, ya. Adakah kau melanggar di aktiviti koperasi, tak ada. Jadi dalam keadaan ini mungkin anggota tadi, ya, boleh tindak tanduk begitu, ya, boleh menjejaskan integriti koperasi. Kemudian anggota lembaga, keadaan anggota atau ahli koperasi yang kurang pendidikan, ya, dan juga kurang penghayatan terhadap jati diri koperasi. Ini kita tengoklah sebagai ahli koperasi, bila kita jadi anggota koperasi, ya, kita perlu pergi kursus, ya, dengar ceramah, dengar penerangan bagaimana kita nak memahami hak juga tanggungjawab kita, ya. Akhirnya kita boleh melibatkan diri secara aktif dalam koperasi. Dan jika kurang keadaan-keadaan ini, anggota lembaga kurang ahli-ahli koperasi kurang pendidikan dan tidak ada penghayatan koperasi, ini boleh menjejaskan integriti koperasi itu sendiri. Kemudian sikap ahli yang tamak haluba, ya, tamak masuk koperasi, ya, tak berapa hari dia dah minta macam-macam. Musyawarah Agung tak datang, suruh tambah saham tak nak, ya, datang koperasi nak berhutang, ya, dah hutang dia cabut lagi, tak bayar. Ini sifat-sifat macam ni adalah sifat-sifat yang boleh akhirnya menjejaskan integriti koperasi itu sendiri. Kemudian tak nampak kelemahan diri sendiri, tahu salah orang aja. Yang salah lembaga. Kenapa koperasi itu jadi macam ni? Ini mesti lembaga yang tak betul. Kenapa koperasi jadi macam ni? Mesti ni dari dalam tak buat kerja. Sikap-sikap macam ni boleh akhirnya dikatakan boleh menjejaskan integriti koperasi. Seterusnya kita tengok pula, ya, dari segi nilai dan prinsip. Ini semua pihak dalam koperasi ni. Ya, ini saya kaitkan pada semualah. Ya, apa kata saya panggil warga koperasi. Ya, warga koperasi ini, ya, sama ada pemimpin ataupun ahli koperasi atau anggota koperasi ataupun staf koperasi, perlulah menjunjung, ya, nilai-nilai dan prinsip koperasi.
Contohnya kalau warga koperasi kurang menitipkan integriti, saya sebut tadi integriti ni macam-macam ciri, ikut peraturan, ikut undang-undang, pentingkan kepada kualiti, pentingkan kepada ketepatan masa, pentingkan kepada mencapai matlamat atau objektif koperasi. Jadi kalau ini tak ada, akhirnya integriti koperasi itu akan terjejas. Kemudian warga koperasi yang takut berlaporan kerana bimbang tindak balas. Sebagai ahli koperasi, kalau ada benda tak betul koperasi, kita komen. Musyawarah Agung kita bagi usul bagaimana untuk betulkan. Musyawarah Agung kita pilih lembaga yang jujur. Kita pilih lembaga yang bertanggungjawab. Kalau perlu buat perubahan, kita buat perubahan. Itu caranya supaya kita boleh pastikan koperasi kita ada integriti. Kemudian sikap tidak ambil peduli. Ini lembaga ahli-ahli koperasi atau anggota koperasi, tak ambil peduli dengan koperasi, hanya lembaga boleh buat macam-macam dalam koperasi, mungkin buat benda tak betul, kita biarkan saja, akhirnya koperasi kita tak ke mana, ataupun paling teruk akan mendapat kerugian. Begitu juga dengan pemimpin. Jangan kita buat sambil lewa. Kita perlulah jangan tugas dengan baik, ikut peraturan, dan mungkin kita ada wawasan yang boleh memajukan koperasi. Kalau kita tak ada perkara macam tu, mungkin menjejaskan integriti koperasi. Prosesnya ialah enggan melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Ini kemungkinan berlaku dalam koperasi. Mungkin kita sebagai anggota koperasi, maksud saya sebagai pemimpin koperasi, anggota lembaga, mungkin kita melibatkan dengan pembekal ataupun supplier dan sebagainya. Kalau ada benda-benda tak betul yang dilakukan oleh pihak luar tadi, walaupun mungkin kita dapat faedah, tapi pada segi jangka panjang merosakkan atau merugikan koperasi, kita kena melaporkan dalam mesyuarat lembaga. Mungkin kalau begitu juga bagi di dalam lah, kalau jumpa dalam pemeriksaannya ada perkara yang tak betul yang dibuat oleh orang luar, walaupun dia bukan orang koperasi, pembekal dan sebagainya yang tak betul, kita kena laporkan dalam koperasi. Jadi kalau kita tak buat tindakan, ini boleh menjejaskan integriti dalam koperasi. Kemudian sikap angkuh, ampuh dan sebagainya ni, tak kira lah sama ada pengurusan koperasi atau ahli koperasi sendiri, atau pihak pengurusan kepimpinan koperasi atau lembaga sendiri, kita tak ada budaya angkuh dan ampuh ni. Apa kita nak angkuh? Kerana dalam koperasi ni kita kerja sama-sama untuk faedah bersama. Kalau jadi lembaga pun kita bukan kita sekadar diberikan tanggungjawab dan juga amanah oleh koperasi, oleh ahli-ahli dalam Musyawarah Agung. Jadi kita tak perlu angkuh. Kita ada amanah dan kita perlu melaksanakan amanah. Dan sebagai pengurusan koperasi atau berkaitan koperasi, kita tak perlu ada budaya mengampu dalam koperasi, kerana akhirnya nanti apa yang dilihat ialah objektif koperasi itu sendiri. Sama ada koperasi kita boleh menghasilkan produk ataupun barangan yang berkualiti kepada koperasi, yang boleh memuaskan kehendak ahli-ahli. Itu yang penting. Jadi kalau ada kaki tangan yang pandai mengampu tapi tak pandai buat kerja, mungkin akan menjejaskan integriti koperasi. Soalnya ialah kita tengok dari sisi sistem dan prosedur. Jadi kalau sistem prosedur ini tidak betul, ini boleh menjejaskan tahap integriti dalam koperasi. Apakah perkara yang ada dalam sistem prosedur ini? Ialah antaranya ialah kurang ketelusan. Mungkin segala tindakan atau keputusan yang oleh lembaga itu tidak dibuat dalam mesyuarat, contohnya tidak beritahu pada ahli Musyawarah Agung, ahli tak tahu. Ini mungkin boleh menjejaskan integriti. Tiada sistem, prosedur dan garis panduan dalam koperasi. Kita kena ikut semua peraturan, semua undang-undang. Even kalau kita nak buat aktiviti pun perlu ada aturan aktiviti. Koperasi nak bagi pinjaman, kena ada aturan pinjaman, aturan kredit. Ini perlu. Kalau tak ada tu, mungkin integriti koperasi boleh dipersoalkan. Kurang penguasaan. Maksud saya mungkin penguasaan dalaman lah. Kalau koperasi dah buat undang-undang kecil, lembaga kena ikut. Kalau tak ikut, di dalam kena buat laporan, contohnya. Jadi kalau ada penguasaan dalaman tu betul, maknanya koperasi kepaturan, barulah berintegriti. Kalau tidak, koperasi akan terjejas integritinya. Kemudian kurang pemantauan dan penilaian. Koperasi dari semasa ke semasa adalah kita menilai prestasi. Contohnya aktiviti koperasi dipantau dan dinilai oleh jawatankuasa kecil, melaporkan kepada musyawarah lembaga. Musyawarah lembaga pula melapor kepada Musyawarah Agung. Mana yang tak betul, ahli komen balik.
ya, dibetulkan mana tak betul. Jadi kalau tak ada ciri-ciri ini, mana mungkin integriti koperasi akan terjejas. Kemudian keupayaan sumber manusia dan material yang ini pun penting, ya, untuk koperasi dapat menjalankan aktiviti dengan baik, ya, mencapai misi dan wawasannya. Koperasi perlu ada sumber manusia yang mencukupi, ya, sumber kewangan yang mencukupi, kena ada tangan yang profesional, kena ada lembaga yang berpengalaman dan juga berpengetahuan, barulah aktiviti koperasi boleh dijalankan dengan lancar. Kalau tidak, integriti koperasi juga akan terjejas. Dan akhirnya lah mungkin keadaan terdapatnya kerangka undang-undang yang lapuk dan pencanggah dalam undang-undang yang lapuk dari semasa ke semasa, ya. Undang-undang kecil hendaklah diperhatikan, aturan-aturan koperasi hendaklah disemak balik. Kalau tak betul, kita kena buat cadangan pindah alam Masyarakat Agung. Kalau tidak, nanti koperasi kita melaksanakan undang-undang ataupun menjalankan undang-undang kecil yang mungkin tidak sesuai lagi dengan perkembangan semasa, mungkin tidak sesuai dengan kehendak dan juga keperluan ahli. Akhirnya ini boleh menjejaskan integriti dalam koperasi. Kemudian mungkin berlaku penjangkaan dalam undang-undang. Mungkin ada peraturan ataupun aturan koperasi tadi, oleh kerana kita tidak buat perubahan, dia mungkin bercanggah pula mungkin dengan undang-undang koperasi, bercanggah dengan prinsip dan konsep koperasi. Akhirnya timbul masalah, dan ini boleh menjejaskan, ya, integriti dalam koperasi.